Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perjumpaan kita kali yang kedua. Okay, tajuk kita adalah pertolongan cemas asas. Maksudnya basic first aid lah. Okay, kita tengok yang pertama. Kemalangan boleh berlaku di mana-mana sahaja. Okey, di tempat kerja, okey. Di tempat kerja ni di darat ke, di dalam laut ke, okey. Tengok anak-anak kecil juga terdedah kepada kemalangan. Dalam kenderaan pun boleh mengakibatkan kemalangan. Kemudian kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Di mana-mana, lepas tu di bila-bila masa. Okey, elakkan anak anda dari jatuh dari satu tempat yang tinggi seperti tangga, buaian, tingkap yang terbuka atau lantai yang basah. Ini akan menyebabkan kecederaan berlaku. Okey, ni anak-anak kecil lah kalau di rumah. Okey, jauhi anak anda dari benda yang boleh menyebabkan lemas. Okey, kita rasa baldi tu dah tak dalam, kecil kan, tapi kalau kanak-kanak tu dia tak boleh nak mengangkat badan dia, dia tenggelam dalam baldi yang kita rasa kecil pun dia boleh menyebabkan lemas. Okey, gambar yang kedua kita tengok dekat situ, dalam sinki. Okey, jangan biarkan anak anda berada berdekatan dengan tempat air yang bertakung. Ini adik-adik kita lah kat rumah. Sekarang semua orang ada kat rumah. Okey, pastikan anak anda tidak bermain dengan benda yang berukuran kecil daripada 3 cm. Dia boleh tercekik. Okey, jauhi anak anda dari sebarang ubat atau racun. Okey, racun tu kena letak tempat yang tinggi dan selamat. Okey, jauhi anak anda dari punca yang boleh menyebabkan terbakar, melecur serta punca karen. Okey, gambar-gambar yang atas tu, yang paling atas, semua berkaitan dengan setrika elektrik. Okey, jangan biarkan wayar elektrik dan perkakas elektrik boleh dicapai oleh kanak-kanak. Soket perlu mempunyai penutup atau alat penebat. Okey, jangan biarkan sebarang bekas yang mengandungi cecair panas dapat dicapai oleh kanak-kanak. Selepas masak, okey, kita nak bergegas, kita tinggalkan di atas meja yang boleh dicapai oleh adik-adik kita dekat rumah sekarang ni. Okey, dia sangat bahaya. So, kita pastikan keselamatan anak-anak kecil yang tidak faham. Okey. Okey, apa yang perlu anda buat? Okey, tolong, saya tak tahu apa nak buat apa. Okey, apa itu pertolongan cemas? Okey, pertolongan cemas adalah pertolongan yang diberi kepada mereka yang cedera atau sakit dengan tiba-tiba sebelum mendapat rawatan dari doktor. Okey, kita bukan doktor tapi kita nak berikan pertolongan yang on the spot lah. Apa yang boleh kita bantu? Okey, untuk meringankan kesakitan pesakit itu. Okey, objektif PC. Dengan kata lain, pertolongan cemas adalah PC, iaitu pertolongan cemas lah untuk menyelamatkan nyawa. Okey, bantuan pernafasan. Mula CPR bila tiada nadi. Okey, bila kita tengok dia punya dada tak berombak, baru kita lakukan CPR. Okey, kalau tak ada sijil, tak tahu apa-apa, kita tak boleh buat lah, takut tersilap. Okey, dari sehari ke sehari nanti kita akan belajarlah teknik-teknik. Kalau dah tak ada COVID, ada kursus-kursus di luar yang menawarkan untuk kursus CPR. Okey, hentikan pendarahan, pulihkan renjatan, mengelak keadaan dari bertambah teruk atau buruk. Okey, objektif kita punya pertolongan cemas tu untuk mengelakkan dari bertambah buruk keadaan itu. Buat apa yang anda tahu. Okey, kurangkan pergerakan. Okey, kalau pesakit tu dia sakit mengerang, kita tanya dia, okey, kat mana yang sakit, kita boleh bantu dia. Dan yang ketiga, memberi keselesaan, memberikan galakan, semangat. Kita cakap dengan dia supaya dia tahu yang dia tidak berseorangan. Jangan tinggalkan pesakit seorang. Pastikan keadaan pesakit, periksa nadi dan pernafasan dia. Sentiasa bersama dengan pesakit tu. Kita kena periksa nadi dia. Oh, okey, masih lagi ada nadi dia, masih hidup lagi lah. So, kita boleh minta bantuan luar. Okey. Prinsip-prinsip bantuan kecemasan. Apa yang perlu kita tahu? Danger, iaitu bahaya. DRHABC. Okey. Okey, danger, bahaya. Kita tengok sekeliling. Nanti kita akan terus pergi satu persatu. Response, help, airway, breathing, circulation.
Okey, iaitu pengaliran darah. Okey, penilaian pesakit ni tadilah. Okey, penilaian tempat kejadian, danger. Okey, pastikan keadaan persekitaran sama ada bahaya atau tidak. Pastikan jika terdapat sebarang benda yang berbahaya atau tidak. Okey, pastikan mekanisme kecederaan dia. Okey. Kemudian penilaian pesakit. Pastikan tahap kesedaran pesakit. Alert lah kita kena encik. Kita kena tepuk dia, bahu dia, sedar ke tak. Okey. Okey, kemudian kita tanya dia macam mana, dekat mana, bahagian mana yang sakit. Okey. Kalau dia pengsan tu, kita pastikan dia masih lagi bernafas, ada nadi lah. Okey, penilaian pesakit airways ni tadi, pastikan saluran pernafasan mangsa tidak tersekat oleh lidah, darah. Kita kena pastikan dia bernafas. Kot dia tercekik ke atau ada bahan lendir dekat mulut dia ke, kita bantu dongakkan kepalanya. Okey, breathing. Kita pastikan dia bernafas dengan mendengar, rasa. Kalau kita tak dengar tu, kita rasa. Okey, sentuhkan pada dada dia, okey, pada nadi dia, dan lihatlah ada ombak dada dia. Okey, itu lihat. Jika tidak bernafas, beri bantuan pernafasan. Yang ni CPR lah. Okey, circulation, pastikan ada nadi, radial carotid. Okey. Jika tiada, lakukan CPR juga. Okey. Stabilkan kepala, leher dan tulang belakang. Jangan gerakkan mangsa jika tidak pasti kecederaan yang dialami. Jika hendak gerak, stabilkan leher mangsa dengan collar leher dan gunakan papan untuk menstabilkan tulang belakang. Okey, itu sahaja untuk penerangan hari ini. Awak perlu menyalin nota. Okey, muka surat 8, 9, 10 tadi. This one. Okey, this one is 8, 9 dan 10. Okey, dah habis salin nota, kemudian boleh jawab kuis dan juga isi kehadiran. Itu sahaja untuk hari itu. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.